Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Kelab 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Dia scratch my window lah. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Okey, dan seperti biasa, dalam Puaka ni kita akan ketengahkan cerita-cerita yang ada boleh dibawakan iktibar, tapi yang penting tidak menambahkan takut pada diri anda semua. Ya, satu lagi, jaga kesihatan anda, jaga SOP, jaga segala-galanya dan ikutlah apa yang telah diarahkan demi untuk keselamatan dan kesihatan kita semua. Baik, tamu puaka kita hari ini tak lain tak bukan penaja kita daripada The Tech Team, Norija pula. Norija mana pula? Norija mana lah pula? Nadia. Kan, itu tamu kita. Ya ke? Okey, Nadia. Okey. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sekarang baru dah berdepan dengan penaja kita ni. Tapi sekarang kita bukan nak cakap pasal rumah. No. Kita nak cerita seram. Betul? Yes. Ni, orang-orang kalau ejen-ejen rumah ni, mesti ke no matter what, mesti ada satu lah busuk-busuk, ada rumah berhantu. So far saya sendiri belum mengalami. Oh, belum? Ya, belum. Tapi saya dah dengar cerita-cerita daripada ejen-ejen lain pasal ejen-ejen otai. Ejen-ejen otai ni memang banyak cerita. Adalah juga diketengahkan just starting kebetulan minggu lepas. Satu ejen otai ni dia cerita yang dia dapat listing rumah ni. And dia jenis ejen ni pun dia pasal orang lama kan. Jadi dia masuk rumah tu dia dah boleh rasa. Oh ya. Dia dah boleh rasa. Then rumah tu, keistimewaan rumah tu, dia punya owner dia ada suka simpan keris. Oh, okey. So dia akan dia ada banyak keris katanya. Dalam satu bilik tu ada banyak keris and setiap hari malam Jumaat, which is hari Khamis dengan hari Jumaat. Macam malam ni lah kan. Hari Khamis dengan hari Jumaat tak dibenarkan ada viewing. Oh ya. Sebab malam tu katanya dia asapkan keris-keris tu. Ada ritual dia lah. Sebab tu macam daripada keturunan, pusaka. Ingatkan dia cakap jangan datang sebab busy nak tengok puaka. Nak juga ada selitkan. Masa tu belum lagi lah ada puaka. Lupa. Ni kita ejen otai ni. Okay. So dia kata every Thursday dengan Friday tak boleh ada viewing. Then kakak ni pula kebetulan dia ada satu buyer ni suka sangat dengan rumah tu. Ni being someone yang bangsa responsible sebab buyer yang datang nak suka sangat dengan rumah tu ada anak kecil. Dia ada anak kecil. Jadi bila dia nak offer tu, kakak ni pun kata kakak nak terus terang yang punya rumah ni ada benda lah. Ada benda. And then so are you okay nak teruskan sebab you ada anak kecil. Sebab benda-benda ni kalau owner keluar pun kadang-kadang benda tu akan stay. Bukan semudah tu nak disemah ke apa kan. So the agent was like, to me kakak tu was being very responsible lah. Sebab keselamatan owner baru. Then dia cakap, are you sure? Then orang dia kata, ya tak apa kak, nanti saya akan usahakan. Sebab dia suka sangat dengan rumah tu. Jadi sebagai agent one of the things yang kita suka bila especially kalau buyer bawa budak. Pergi rumah-rumah viewing, kebanyakan buyer pun percaya yang bawa anak-anak kecil pergi viewing rumah is a good thing.
Dia diibarat macam Detector lah gitu. Exactly. Kalau tengah nangis, dia, jangan lah. betul. And then actually macam pengalaman saya sendiri memang betul. Sebab saya pernah bawa anak saudara saya yang kecil lah. Masa tu saya memang cari rumah. Dia masuk, dia nangis. Dia nangis sekuat-kuatnya. So cakap, okay lah, tak boleh lah, kena keluar balik. So kadang kita tak rasa. Some people are not gifted kan. Kadang tak rasa. Macam saya memang saya tak berapa rasa sangat lah. Jadi bila budak tu dah mula nangis, meraung, dia tak nak masuk, dia nak keluar juga, cakap okay lah, kita keluar. Kau budak kecil tu umur berapa? Masa tu budak tu dah umur lingkungan anak saya about 2 years old, 2 tahun. Ya. Habis lepas ni semua nak tengok rumah, kena bawa budak kecil. Pinjam anak kau dulu. Tapi selalunya sebaiknya kalau kita kena tengok rumah kan, selalunya siang hari lah. Unless you dah suka, nak datang lagi, tengok lagi sekali, you nak rasa suasana malam pula. Selalu for me, kalau I selalu encourage kan, kita tengok siang hari lah. Okay. Siang hari. Kalau siang hari kalau vibe dah tak best lah tu. Betul tak? Kalau siang hari vibe dah tak best lah tu. So lepas tu bila orang tu beli rumah tu memang tak apa-apa lah. Wallahualam I tak tahu. Because cerita dia sampai situ je. Because agent tu serve seller, jadi dia tak follow lah dengan yang punya beli rumah. Okay, tu cerita pasal agent dengan rumah. Dan personal story ada? Personal story memang ada. I just watch you punya episode dengan yang Hari Raya punya. You talking about the bantal krik-krik? Krik-krik. Ya, krik-krik Okay, so I tinggal daerah East. Dulu I tinggal daerah East. East orang putih kata apa West, Barat? Timur. Timur. Okay, I tinggal daerah Timur. That estate is very small. Okay, and kirakan kita antara residence Pioneer. Pioneer residence. Mana, Pasir Ris? Bukan. Bedok. Yang kecil. Yang kecil kat mana? Sebelah Tampines. Simei. Oh, Simei kecil Simei kecil. Very kecil apa. Masa I duduk sana kan, MRT belum naik. Memang totally pioneer. MRT semua belum naik, hospital semua belum naik, semua tanah lapang. Okay. Masa tu yang itu rumah 5 bilik. Then a few years later my father moved to rumah 4 bilik. Rumah 4 bilik ni kita beli ni, rumah ni tingkat atas. Last floor tingkat 11. Rumah tu zahir batin panas. Yes, panas. I cakap zahir panas sebab apa? Bila you mandi after 11 o'clock, air pipe tu panas. 11 AM. Panas. Sebab matahari dah nak naik kan. So masa tu bila duduk kat situ, umur I baru I think 17 ke 18. Baru masuk poli. So what happened is belajar exam lah, biasa belajar malam kan. So I take a break lah. Rumah I tu rumah koridor. Rumah koridor. So sementara take a break tu I tengok lah, that time cerita Silk Stockings. Ingat lagi? That is back in the 90s lah. Tak tahu. I feel so old. Back in the 90s, I feel so old. Silk Stockings actually macam cerita crime lah, macam CSI gitu. Okay. Yeah, but it was only played in the late nights lah. So masa tu memang pukul 12 malam. 12 malam. Then I punya sofa tu memang dia punya position dia tu betul sebelah tingkap lah. Sebab rumah koridor kan. So I tengah tengok betul-betul pukul 12. Then tiba-tiba kan kat tingkap tu, kau tingkap tu sebelah sofa, bunyi gini. Oh gitu. Takkan jiran I nak buat macam tu? Kat tingkap Kat tingkap dia betul ketek dia all the way tau, all the way. I diamkan je, diam. Dia bunyi lagi, dia start balik. Tek. Habis tengok kan tak? Tak tengok takut sih dia gini. From front to the back. Okay. So Abi meremang sih belum cerita pasal ni. Tapi ni memang macam evergreen lah, macam cerita you make macam evergreen. This is so evergreen also So Abi dah tu go on for about 2 minutes tau. About 2 minutes. Then orang tu kata, cakap apa tau? Aku tak kacau kau jangan kacau aku lah. I pun cakap lah, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Hai, dia keluarkan kuku. Dia dia scratch my window lah. Lepas I tutup TV, lekan-lekan I lari masuk. I cakap petua apa ni, bukan dia lari, dia makin marah. Tu petua lain kali baca.
Baca, bukan cakap benda macam tu. Baca lah ayat kursi ke. Kan? Dia keluarkan kuku really dia screech. Itu macam dia sungguh kuat sangat. Lama je tu. Lama. Lama. Tapi besok pagi I check memang tak ada macam scratch, tak ada lah. Tapi bunyi dia, ya Allah, you know. And that is one incident. This is in the same house. Rumah ni memang zahir batin panas. The second incident, zaman dulu-dulu kita kalau matai suka berbual kat telefon. Telefon tingkap lah kadang ada. Jadi bilik I tu tingkap dia bukan koridor. My room is bukan sebelah koridor. I dengar bunyi kepak. Macam saya punya cerita dulu lah. Sama. Bunyi kepak. I tengok bawah katil, takkan bawah katil. Tengok tingkap, tak ada shadow kan. Tak nampak shadow. I buka lampu pun tak ada shadow. Tapi nak buka tingkap tu memang takut lah. Sebab dia bunyi kepak. Rumah tu a lot of incidents lah. I seorang je mengalami banyak. Macam in short macam my adik satu, adik lelaki, bilik dia sebelah koridor. Tapi dia tengah berbual-bual. Dia minat Ryan Giggs from Manchester. Back old days, you know. Dia tengah berbual-bual. Sekali tu frame Ryan Giggs tu across the wall tau. Campak kat muka dia. Fly over, campak kat muka dia. Wow, exorcist. Ya. Then kalau kita berbual nanti tiba-tiba kat tempat koridor rumah tu nanti dia punya light flickers. Then one of the incident yang I kena myself, I tak tahu macam subconscious ke apalah. Badan I keluar tingkap. Ya, badan I keluar tingkap. I tengah tidur, masa tu kepala katil tu memang against the window lah. Bilik I kan bukan koridor kan. So dalam subconscious, dalam half asleep tu, nampak budak lari tau. Budak tu cakap, Kak, dia gini. Kak, tolong kak. Budak kecil tau, kat ujung kaki. I cakap, budak ni apa dia buat kat sini? So sekarang nampak dua lembaga besar masuk bilik I tau. Nak tangkap dia. Terus I sadar. Bila I sadar tu I cakap tak ada apa-apa, I tidur balik lah. I tidur balik. Berapa minit tu I rasa badan I floating. Ya, sebab bila I floating tu I gini-gini kaki. I cakap I tak rasa katil. And then I saw with my own eyes, my window and my grill buka sendiri. My body like kepala dengan bahu dah nak keluar. Betul? Lekas-lekas saya grab kepala katil, terus I jatuh. Then I bangun, I cakap benda apa tu? Mimpi ke bukan gitu kan? Macam mimpi bukan-bukan ada. But it felt so real lah. So rumah tu kita tak bertahan lama sebenarnya. Rumah tu dulu back old days HDB, you dah pegang 2.5 tahun, you dah pegang 3 tahun, you boleh jual. Sekarang you nak kena pegang 5 tahun baru boleh jual. I see. Ya, MOP 5 years baru you boleh jual. Kalau you tak, if you hold lesser than 3 years, you kena bayar seller stamp duty. So these are the kind of selit-selit lah. These are the kind of things So zaman dulu tu, masa tu 2.5 years, 3 years you pegang, you dah boleh jual. So sebab kita tak boleh tahan, 2 year, 2.5 years tu exactly my father jual. Yes, my father jual. Tapi kata orang macam selalu suruh pindah rumah kena sema. Tapi rumah tu dah sema lah kan? Kita dah sema. I tak tahulah, kita pun tak ada bukti ke apa. The person yang kita beli rumah tu, bila dia hand over rumah tu bukan dalam keadaan yang baik. Okay. Kalau sebenarnya kalau betul-betul when you take over rumah tu masih kosong, tak ada benda you nak buang, must be totally vacant possession. Tapi yang rumah ni kita masuk, dia sekadar apa tahu? Dia sekadar angkat barang yang besar saja. And then whatever is under the bed, behind the door, belakang pintu, semua dia akan tinggalkan. So rumah tu dia tak bersihkan lah. And then dapur especially, dia pakai dapur lama. Masa dia angkat dapur tu, minyak semua sampai atas. So my father kejar, abang, macam mana abang boleh jual saya, hand over saya rumah macam gini? Saya nak kena kemas, patut abang buang semua benda-benda tu. So we don't know lah, kita wallahualam tapi daripada sifat macam gitu je, somehow we can tell a character of seseorang kan. Jadi bila kita dapat rumah tu panas. Ke dia pun maaf cakap lah. Tak tahu. Wallahualam, kita tak boleh cakap. Kita tak boleh cakap sebab kita tak ada bukti kan. Jadi kita pun tak boleh judge, but can't help it lah. Kita husnuzon aje lah. Betul. Fikir yang baik-baik. Fikir yang baik-baik.
Ya. Ni sebagai seorang agent ni, ada tak bila jual rumah gini semua kat orang, lepas tu orang komplain, kau jual rumah ni betul tidak ni sebab ada gangguan? Ada? Tak pernah? Tak adalah. I tak pernah mengalami. Belum lagi. Tak mula, janganlah. Sebab actually Kena prepare. Sebagainya tak tahu. I rasa kan kalau dapat rumah macam gini kan, I kena secara jujur lah. Correct. I feel dalam apa-apa I buat pun dalam urusan harta anak ni, memang I sentiasa amalkan jujur. Very important, penting. Dia nanti dia balik kat kita kan. So I pernah ada satu orang tanya, kau nak jual tak rumah ni? Cakap rumah apa? Rumah kat this location lah, tapi belum lagi 5 tahun tau. I cakap okay, nak appeal tak? Because kalau ada reason yang apa tertentu, boleh appeal jual sebelum 5 tahun lah. Jadi dia kata, I cakap kenapa? Dia ni rumah dia 4 tahun lebih, tapi dia duduk sana 2 tahun je. Asal? Dia kata rumah dia banyak gangguan. Nak cakap gangguan, okay, kalau gangguan aku buat viewing pagi je. Dia kata rumah tu rumah koridor, and then dia kata depan mata, dia kata siang hari ataupun malam hari kerusi bergerak, pintu terbuka sendiri, dia kadang-kadang terdengar orang ketawa, so dia nak beranak stay there untuk 2 tahun je, lepas tu keluar dan duduk dengan mak. I pergi buat viewing scene tak ada apa lah kan. But then after that I tak tahu dia tak get back dengan I, tak tahulah sama dia jadi jual ke tak lah tu kan. I pun tak pesu sangat lah sebab takut jugalah. Takut jugalah kan. Kita bukan apa, kita bukan tak nak entertain. We will see, tapi kita dah anak kecil. Masalahnya kita dah anak kecil. Takut benda-benda ni kan ikut balik. Kita dah anak-anak. Kita bukan inilah kan. Kita dah anak kecil. Itu sebab. Okay, ada tak cerita lain? Ada, banyak. Kalau negeri? Minum aja boleh? Boleh. Tadi dia ada. Sebab my father ni time dulu, orang-orang dulu, diorang kan suka jual beli rumah. Tapi zaman sekarang tak boleh dah terlalu banyak policy. Kalau boleh kita nak kena duduk diam-diam. Dah jual beli, duduk diam-diam. Dua kali je boleh jual beli? Tak ada, jual beli boleh banyak kali. Tapi kalau HDB loan cuma 2 kali. Okay, faham. So zaman dulu tu memang jual beli tu macam normal lah, sebab orang suka main cash over value, and all that. Jadi tapi zaman-zaman bapak kita tak tahu yang risikonya yang akan datang bila diorang jual beli, I say utang. So that's one of the thing lah. That's why salah satunya kenapa policy sekarang kalau boleh tak membenarkan kita jual beli sangat. Tu sebab kalau dah jual rumah yang ni satu ni, di rumah second house, mesti nak kena pastikan ni rumah betul-betul you suka, betul-betul you akan tinggal sampai akhir. Anyway, back to itu. So dulu masa I kecil-kecil, I duduk, sekarang talk about now lah. Rumah my father ni sekarang daerah west. Daerah west. West tu mana? Boleh bilang Boleh. Oh boleh. Take Y. Yeah, Take Y. The point block lah rumah tu. Masa I mengandung, very short punya cerita, masa I mengandung pukul 3-4 pagi ada orang ketuk pintu. Okay. Ketuk pintu, and then I pernah kena hempap banyak kali. Yeah, and then one of the thing is my sister buat selfie. Masa my sister buat selfie tu, dia capture lembaga tu punya gambar kat sebelah dia. Ada? Simpan lagi? Tak ada. Dah tak ada dah. Seram sangat lah. Pasal dia tengah dukung budak. Lah. Benda tu tengah dukung budak. Budak tu tengah dukung budak. Nampak sangat benda tu tengah dukung budak. Betul-betul kat sebelah my sister. Budak dia macam mana? Macam dalam kandungan baby bayi gitu kan. Dan dia baju putih dan rambut. Takkan nampak muka lah. Yalah. You takkan nampak muka. So that was captured. But one of the incident yang paling menyeramkan kat rumah tu, I rasa menyeramkan lah, is that masa tu I pergi bercuti tak salah dengan my parents semualah. So my sister tak nak duduk seorang, dia duduk dengan my saudara lah. So satu hari tu dia balik. Dia balik nak check on the house kan. Dia masuk bilik dia dengan bilik my brother, macam ada orang masuk tau, bergeledah. Geledah rumah tu, macam ada orang pecah masuk. Barang jatuh on the floor,
barang daripada almari keluar, komputer terbalik. Betul macam ibarat macam orang geledah. Dan bila polis datang, polis cakap ni tak ada signs of break entry lah. Memang tak ada. Even polis yang Melayu tu pun cakap macam ada tak kena. Dia kata gitu. Because dia kata cara benda-benda tu on the floor, jatuh tu, tak macam orang campak-campak tau. Macam orang letak. Letak. Tapi memang tak at the right place lah. Tapi macam ibarat orang letak. Ya. So tanah tu katanya lah blok tu sebab jiran kita tu dia sewakan rumah to an Indonesian professional lah, expatriate kan. Bapak dia orang Indonesia, tahu lah dia orang kan tak kosong, they know all these kind of things kan. So dia datang, dia kata sebenarnya tanah blok ni memang angka sikit lah. Because rumah jiran I tu dia jarang kat rumah. Masa tu the owner lah herself duduk, dia jarang kat rumah. Habis jiran bawah tu agaknya tak boleh tahan, dia naik atas. Habis dia ketuk tak orang buka, so dia ketuk rumah, I buka lah. Dia kata, makcik, cakap my mother, makcik, rumah ni ramai orang Cakap tak ada, rumah ni laki bini 2 orang je. Cik, hari-hari cik saya dengar orang tarik kerusi meja, goli ni semua cik. Bising cik rumah saya. Dia kata gitu. Tak ada, rumah ni 2 orang. Kadang-kadang pun tak ada kat rumah. Siapa tu? Siapakah dia? And even yang dia punya tenant tu, anak dia yang kecil, anak dia nampak dengan dia kata mama, dia selalu lari, mama, kakak tu dia limpah goli. Dia kata kakak tu dia limpah goli. Dia cakap okey. Dalam rumah dia? Dalam rumah tu. Kadang-kadang macam yang owner themselves, dia pun jenis sensitif tau dengan benda-benda macam gini. Wallahualam antara satunya yang menyebabkan dia lambat ada zuriat lah. Sebab dia sentiasa akan nampak orang tengah mengintip dia suami isteri. Okay. Dia akan mengintip tau, salah satunya. So dia pun kadang tengah solat, nanti dia akan nampak macam perempuan walk past through the wall. Ya. Di tempat blok tu memang, daerah tu memang angka sikit lah. Sampai sekarang my mother punya rumah dah Alhamdulillah. Tapi tak tahu pula jiran sebelah, so far jiran sebelah yang baru ni tak cakap apa-apa lah. Takkan nak cakap you got kan gitu kan? Kau pernah dengar tak kan? Rumah ni gini? Takkan kena cakap habis nanti. Nak pindah pun tak boleh pindah, baru pindah. Itulah. Wow, pasal rumah semua Kau macam holiday ke apa? Hotel ada. Tapi hotel ni di Korea. Okay. Pengalaman ni bukan saya punya pengalaman. Ni pengalaman mak saya pergi Korea. Dulu saya suka main MLM Okay. So I want a ticket to Korea, tapi masa I pregnant, so I kasih pada my mom. So dia kata diorang check in to this one hotel. Dia punya katil dia tu semua bahasa kerawang-kerawang Victorian lah. Very Victorian. Dia kata masuk bilik situ semua memang dah rasa tak sedap. Tak sedap kan, cantik gah. Tak, dia kata nak cakap cantik tak, dia kata rasa macam tak sedap. So one of the night, salah satu malam tu pakcik ni pula dia pair up dengan this orang muda lah. Dia pair up orang muda ni. So pakcik ni malam tu dia naik atas dulu nak tidur. Yang orang muda tu lepak kedai kopi-kopi kan kat Korea. So bila paginya pakcik tu turun bawah kat lobby. Dan pakcik tu kata, budak tu jumpa pakcik. Semalam-malam saya ketuk-ketuk pintu bilik tau, pakcik tak buka pintu. Kenapa pakcik tak buka pintu? Habis dia kata, tak buka pintu? Tak ke aku dah buka pintu kasi kau masuk? Yang kau tidur sebelah kat katil tu siapa? Siapa yang masuk tu? So dia kata, pakcik saya satu malam tau tidur kat lobby sebab pakcik tak buka pintu. Dia kata macam tu. Cakap ya Allah, dia kata buka pintu. Aku dah buka, kau dah masuk. Aku pasti kau dah masuk, dia kata. Kau dah tidur kat sebelah. Dia cakap macam tu. Pasti pakcik tu macam tetap
No Nah, kan. tak. Lepas tu macam like in denial. Tak, aku dah buka pintu. Kau tidur kat sebelah aku, nampak kau tidur kat sebelah. Kan pakcik tu pun macam kau ni budak-budak yang takut-takutkan aku dah. Kan gitu Padahal muka kau tidur bawah lobby. Pakcik tu pun agak dia pun dah takut dia kata tak. Accent berani That's why. I mean kalau travelling memang a lot lah kan. Sebab I sendiri kalau travel takut nak tidur seorang kot. Akan buka tingkap semua. Nak cakap my own experience memang I tak mengalami lah. Sebab tapi rasa takut tu memang ada. Kadang I panggil my fellow colleague lah, kerja pun ada travel. Jadi panggil fellow colleague tidur sama-sama. Tapi pengalaman I kebanyakan in Singapore masa I sekolah dulu. Dulu I sekolah I cadet NCC. So masa NCC tu yelah siapalah tak suka step macho. So time NCC kan. NCC Army. So masa sekolah kalau NCC kita akan pergi ke Army camp kan, kat Bedok and all that lah. So my pengalaman for secondary 1 kita pergi mana Is it Gambas ke mana, whereby kita tidur kat tent lah. Tidur kat tent. So tent tu lokasi dia betul-betul sebelah hutan. Masa set 1 dia tak kasi kita masuk hutan. Set 1 baru budak baru kan, amateur kan. Jadi kat field aja. Tapi sebelah hutan. I mean tentage was sebelah hutan. So gelap kan. So my friend cakap, Nadia, you masuk dululah. I cakap, masuklah sama-sama. Apa yang ni? Masuk je lah, masuk. Okay lah, I masuk. So bila masuk tu, sebab sebelah hutan jadi tak ada lampu kan, so kita depend kat torchlight. So I cakap my friend, okay lah kau suluh torchlight lah daripada luar, jadi aku masuk boleh nampak lah. So bila masuk tu, merangkak masuk tu, bila dia suluhkan lampu tu, mula nampak kaki tau. Cakap apa benda ni ada kaki ni kat depan. Dan lepas tu dia suluh lagi, nampak macam tangan merangkak juga tau. Betul. Dan lepas tu dia naik suluh lagi, nampaknya dagu lekar-lekar lari keluar. Cakap kenapa kau? Aku nampak benda lah kat dalam. Baiklah semua tidur kat luar. In the end my whole teammates, in fact the whole platoon tidur kat luar. Masuk tent suluh kaki. Kaki. Lepas tu nampak tangan dia. Lepas tu nampak dia punya chin tau, macam gitu. Cakap sebelum dia suluh lagi atas, lekar-lekar lari keluar. Masa tu cakap apa benda tu? Kecil dada aku. Dia cerita macam ni. Nasib baik akak tak ada sakit jantung. Kalau akak sakit jantung, kakak melatah kau. Bagus tu Okey, dan satu lagi kita cakap pasal camping ni semua. Ada tak kat Singapura, kat mana lagi dia tengah jalan ke ataupun chalet ke apa ke? Pergi adalah kan East Coast kan hotspot kan? Tak tahu. Hotspot memang orang pancing-pancing. Tak ada. I mean East Coast for sightings pun hotspot kan? Yang sekali hari Rifai, kita punya tamu pun dia cakap kat satu daerah mana lah, kawasan mana tak, nampak macam tiba-tiba ada orang kat atas air pakai baju macam ya ke? Indonesia punya style, main mandi. Macam apa tu kata Ratu pantai something gitulah. Ya. Yang kan orang yang masa time I dulu in the 90s Ya Allah, 90s tuanya aku. Tak payahlah cakap 1990s pun. Dulu-dulu lah. Dulu-dulu lah. So masa dulu kat situ kan yang kalau you jalan yang towards the road safety park tu ada that tower. Kalau kuning Yang kalau kuning masih ada kan? Masih ada. Dah lama tak pergi East Coast Tak exercise Apa? Exercise ke East Coast ke? East Coast lah kan nyaman. Kita dah ada MacRitchie Reservoir. Banyak PCN So I went there. Kat situ lah masa zaman I kat situ memang macam orang kata memang angker lah. Hotspot for sightings. Sebab ada orang bunuh diri kan. Bukan bunuh diri, tak terjatuh. Macam itu Syafiq kan? Ada orang kena sampuk lah, apa macam orang lah. bunuh diri lah, apa lah gitu semua kan. Macam-macam lah. Dulu tempat budak-budak dating kat atas hotspot kan kena kacau memang padan.
Okay, apa cerita dia? Anyway, cerita dia, my friend lah dengan boyfriend dia cycling. They had a chalet, diorang ada chalet, family chalet. Diorang cycle kat situ. So my friend ke depan dulu, boyfriend dia kat belakang. So bila dia cycle ke depan tu, my boyfriend dia stop. Dia toleh cakap, asal you stop? Boyfriend tergamam tau, tak bergerak tau. Dia totally tak bergerak. Dia berdiri habis muka dia pucat. Dia cakap, asal muka you pucat? Asal you macam, and you can see dia just shaking tau. Dia menggigil tau, dia shaking. Dia cakap, my friend kata, habis dia just macam batu tau. Literally macam batu, diri situ tengok kat depan. Then my friend tengok depan, my friend tak nampak apa-apa. Then my friend patah balik. My friend cakap, kenapa? My friend try to wake him up lah. Then dia point, tangan dia point, dia tengok. Then bila this time my friend toleh je, kakak tu jalan lah. Kat depan mata she's crossing from, actually daripada kat tempat, kalau if you pass by the area situ, that time lah, masa tu dia belum lagi naik apa-apa tau. Semak Samun gitu kan? Yes. So Semak Samun, the track itu, correct. ini tower dia. Yeah. So dia keluar tu, dia jalan ke depan. My friend kalang kabut, my friend tarik boyfriend dia lari. I cakap, I mean like for me bagi I janganlah nampak. So selamat jalan kaki Kau naik basikal? Dengar tak apa. Oh, naik basikal Brompton tu pun kena tinggal. Basikal mahal tu pun kena tinggal. Tak payahlah. Allah, is bagi I janganlah nampak. Biarlah terdengar tu apa, tak apa, jangan nampak. Ya, nampak tak mau. Kalau itu sighting saya kat situ actually I banyak cerita. Rumah lah, sightings lah. Ya, rumah? Sihir lah. Sihir dulu. Sihir. Ni dengan ahli keluarga sendiri. Masa tu bulan Syawal. Dia sakit. Dia kena masuk hospital. So bila dia sakit, dia masuk hospital tu, 2 days later doktor dah kasih discharge. Then hari yang dia nak discharge tu, nurse jumpa dia kat dalam toilet tengah sawan. Oh, okay. Tengah sawan tau. Then doktor call lah family dia. Memang I rapat lah. Kakak Zara, adik Zara lah kan. Memang rapat lah. Doktor call. Doktor cakap dengan mak bapak dia, your daughter keep on getting fits every 2-3 minutes. So diorang push dia ke ICU because takut neuro kan. So I pergi tengok lah, sebab sepupu rapat kan. I pergi tengok. Memang rapat sangat, macam adik sendiri lah, panggil adik lah. So I pergi tengok dia. Nanti kan sekejap 2 minutes dia fit. Habis nanti dia diam. Dia nangis. Habis nanti sekejap lagi dia kena lagi. Sampaikan the nurse actually write down how many times and what time dia kena fit. So it's 2-3 minutes. So jadi kita orang macam for me personally, I rasa itu bukan benda medical. So benda ni happen like 2-3 days in the ICU tau, sejak dia warded kan. Setiap kali kalau kita baca surah, lagi dia kena hentam very hard. Dia punya sawan dia akan terlalu macam keras sangat. Bila dia sadar tu, dia nangis, kak apa tu kak nenek tu kak. Dia akan pakai macam gitu tau. So every time kita baca surah, dia akan macam gitu. So I cakap dengan my auntie, tak apa, I will talk to the doctor, kita bawa balik. I have to sign indemnity form and everything. Kita bawa dia balik. Tengah mandikan pun kena. Dah keluar toilet je terus dia jatuh. Benda tu cakap, aku nak dia. I cakap dengan dia lah, kau tak boleh ambil dia. Ni bukan milik engkau. Tahu, lagi you baca ayat suci, lagi kuat tau. Very strong. So bila kat rumah tu, panggil lah ustaz datang. Tapi bila ustaz ubatkan, dia macam dia tak pergi terus tau. Dia macam kasih you rest, Nanti datang balik. besok dia datang lagi. Sebab diorang kata bila kita buat ruqyah ni is to suruh dia keluar dulu, kasih dia panas. Dia keluar. Nanti kalau tak ada pendinding, dia boleh datang balik. Something like that lah kan. This is what I heard lah. Jadi
for the next few days tu macam gitu lah sakit dia sampai terlantar terlantar baring, tak boleh buat apa-apa. So sebab asyik kena sawan je tau. Asyik kena sawan bertubi-tubi. So ada saudara kita, Abang Zara yang dah tu, dia kata jom kita bawa ada Habib ni lah. Kat masjid kubur tu apa? Masjid Firdaus Masjid kubur? Bukan Masjid Pusat Rahman tau, yang dia ada masjid. Is it Firdaus? Kurang pastilah. Adalah, dia sana ada tahu. masjid, bukan Masjid Pusat Rahman. Bila is it The new one not the new one. Old one? Dia more nearer to the entrance, nearer to the highway. Firdaus lah rasa nama dia. Dulu situ kat situ memang tempat orang perubatan. Oh ya. Yeah, so adalah satu hamba Allah ni dia memang selalu kat sana kan. Habis dia recommend kita lah. Dia kata kita bawa dia pergi Johor. Bawa pergi Johor. Bawa dia pergi Johor lah. Bawa pergi Johor. So kita dah ramai lah pergi Johor. Myself, apa ikut sekali lah. Bila nak keluar rumah tu, nak bawa dia pergi Johor, dia akan bongkok. Dia turun bongkok. Dia gini. Dia keluar, dia jalan gini. And badan dia berat lah. Kita kena angkat dia, badan dia berat, dia gini. Bila kat dalam kereta pun asyik kena. Penat tahu orang yang kena sawan ni, penat tahu, kesian. Dah asyik kena. Sekejap 3 minit 5 minit kena. Kita ni zikir dalam hati pun just to ini kan, senangkan diri sendiri. Bila sampai kat rumah orang tu, ni belum lagi, ni kirakan student of kirakan anak murid kepada yang kita nak jumpa ni lah. Dia pun orangnya tak kosong lah, ada amalan dia. Kita kat pintu rumah dia je kita keluar, lagi dia beratkan badan, dia tak nak masuk. Lagi dia bengkong, betul punya mengkong. Sampai kita nak kena angkat dia tau. Berat Dah lah adik Zara I tu besar. Habis bila masuk tu, kau bertubi-tubi dia kena sawan, bertubi-tubi. Sampaikan bila dia dah okey tu kan, nak makan, dia rebah. Wah, yang itu bangsa macam exorcism lah. Dia gitu tau. Dia gitu. Habis suami isteri memang masa kat dalam rumah tu, yang pakcik yang orang tu, suami isteri memang belajar perubatan lah. So isteri dia pegang, suami dia kata benda tu kat sebelah dia je. Is nenek tua. Tu sebab bila dia keluar rumah tu, pasal benda ni dia selalu kat gua. Jadi bila nampak matahari gitu, dia cannot see the light, right? Dia gini. Habis dia tahu lagi nak pergi rumah tu orang yang ada ilmu, lagi dia tak nak masuk. So yeah, kesian adik Zara saya. Dia meronta-ronta. Habis kadang-kadang bukan sakit, kadang bukan dia, kadang like really like exorcism, keep on changing kan. Lama. And then kita pula tak boleh pergi rumah yang orang yang sebenarnya kita nak bertuju tu, sebab hari tu dia tak ada. So banyak halangan banyak halangan. So hari tu kita terpaksa last minute duduk kat hotel. Okay. Sebab kita tengah ada macam gini kan. Kat hotel tu pula, hotel tu jarang orang tinggal, apartment. Lagi jumpa kawan-kawan dia. So dalam hotel tu pula suami saya ikut. So diingatkan masa tidur tu lepas subuh, dah pagilah. Masa subuh tu lepas subuh. Diingatkan anak Zara saya masuk bilik kacau dia. Jadi dia peluk-peluk. Sekali dia dengar suara anak Zara saya kat luar. Sekali dia tengok tak ada, tiba-tiba dia kena hempap. Dia pekik. Bila dia pekik tu, kita semua masuk. Bila kita masuk, salah satu daripada adik Zara saya yang ikut tu, dia pun bangsa jenis sensitif. Dia pun buka silat. Oh ya. Dia buka silat. Habis dia tunjuk kat my husband lah, suruh benda tu tak mau kacau lah. Dah tu tak apa, I keluar pula. My sister yang tengah sakit, bukan my sister, dia punya my cousin yang tengah sakit tu. My sister pun ikut. My cousin yang tengah sakit tu, dia kat luar pintu tau. Dia kat luar pintu, dia tengah gini. Dia tengah gini. Tengok tapi mata dia roll up. My cousin yang pencak silat tu, dia kata, kau jangan kacau keluarga aku. Dia kata, kau jangan main-main, kau jangan kacau keluarga aku. Ni kerja kau kan. Tapi bila my cousin cakap macam gitu, dia bukan cakap dalam aksen Melayu tau. Dia cakap dalam bahasa Indonesia.
kamu jangan kacau keluarga aku ya. Dia macam gitu. Macam Jawa tu. Ya, very. Dia yang bila dia gitu, my cousin yang sakit tu, kepala dia naik, dia gitu. I cakap dengan my husband, ni boleh buat cerita horror movie lah. Kan? Yeah, it's so real tau. Macam for me, that is sebab I tak tahulah, mungkin keluarga kita orang ni, diorang kata kita daripada keturunan orang Jawa. So this kind of things memang kita percayalah. Alam gaib pun memang kita kena percaya kan. So hari tu was like, drama betul lah. So, tapi akhirnya baiklah jumpa. Akhirnya kita jumpa, baik. Dalam badan dia bukan ada satu, ada banyak. Ya, ada banyak sangat. My cousin tu badan besar. You imagine dia boleh stretch. Kan, tiba-tiba fleksibel. I cakap, wow. Kan? Ya, it's like macam zaman-zaman sekarang ni, kita ingatkan orang tak gunakan benda-benda macam ini. Ada masih lagi. Ya, masih ada. Lebih canggih. Sebab to them, bagi diorang is like slow and easy torture. Ya, rather dia aku tikam kat belakang kan, sekejap je tak suffer. puas. Correct. So slowly puas. Apa diorang rasa? Tak baik macam tu. Janganlah buat macam ni. Apa yang diorang rasa sih? Puas. Puas ke? Puas hati. Sebab yelah, dah hati dah hasad dah macam gitu. Ni macam pasal buat-buat ni, sekarang ada orang pun hantar kat rumah semua kan. Ya. Tu pun pernah kena. Pernah juga. Hantar kat rumah macam mana? Masa tu my wedding. It was my wedding. Memang sebelum my wedding tu adalah kejadian-kejadian lah. Actually kita pun tak tahu kenapa boleh jadi, because I dengan my husband anak eldest. Okay. Kita dua orang eldest in the family. So 2 minggu ke seminggu sebelum majlis, boleh dikatakan macam my husband tiba-tiba tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin. Tiba-tiba dia tak nak kahwin. Dia tak mahu apa makin tu kuat kan? Macam inilah. Okay, lepas tu dia tak nak kahwin. So I pun heran dah. So seminggu tu dia tak nak angkat telefon, tak nak berbual. So I pergi rumah dia. I tanya dia kenapa. Communication tak ada eye to eye. Tak boleh terjadi. Dia tak mau tengok eye to eye. So I biarkan dia dulu. So I duduk kat hall, berbual dengan my late mother-in-law kan, dengan my father-in-law. Tiba-tiba dia bangun, dia mandi, dia keluar. Dah kejarkan dia. Kenapa ni? Kenapa macam tu lah, what happened lah kan. So dia masuk bilik, dia ambil bantal, dia pekik tau. Dia pekik ke dia nangis lah. Dia cakap dia kenapa? Kenapa? Kalau I buat salah cakap lah. Majlis ni. And my husband bukan jenis macam tu. Memang tiba-tiba, pendiam tapi bukan jenis macam tu. Sekali tiba-tiba cakap dengan dia, cubalah you istighfar ke baca Fatihah. Dia tengok eye to eye. My husband jenis pemalu. Jadi dia tak jenis macam tengok mata ke mata. Bila tengok mata ke mata tu, I boleh rasa macam tu bukan dia tau. Lepas tu dia kata, macam mana nak baca? Dah macam mana nak baca? Tiba-tiba sih. Macam mana nak baca? Alamak. Habis dah tu I baca. Then dia dah okay. Ambil uduk semua dah okay. Bila dia balik kerja, was there with him also. Dia baca Quran and everything lah. Then he felt better. Then adalah Zara Mara yang pandai sikit kan. Masa hari yang kita nikah tu, masa tengah akad nikah ni, kat luar tu macam my mak angkat lah. Ada 77. 77 dia dapat tangkap. I ingatkan macam like, I pun macam ya tak ya kan. Tapi my adik ipar lelaki sendiri saksikan. Dia kata, Kak betul Kak. Tapi dia tak nampak benda tu. Benda tu makcik tu nampak, my mak angkat nampak, tangkap. Tapi dia kata, tapi saya nampak pakcik keluarkan jarum, 7 jarum on my wedding day, hari kita nikah. Cakap musuh apa Terus kita chillax ni orang. Kita chillax. Adalah yang cemburu, yang minat ke salah satu ke, nak tu rosakkan wedding orang. Wallahualam kan. Tak baik tak apalah. Kalau zaman dulu kes-kes wedding pun nasi tak masak. Betul tak? Macam gangguan rumah itu semua.
Kan? I lagi kalau weddings, I phobia. Especially kalau daripada ahli keluarga sendiri. Yalah. Ya. Nasi tak masak lah. Nanti ada je salah satu pencak silat lah. Kan? Okey, cakap pasal rumah-rumah ni. Okey, ada tak tips-tips untuk orang yang mungkin nak jual rumah ke, nak beli rumah ke, ataupun benda-benda yang diorang tak tahu, you nak kasih tahu? Okay. Kalau nak jual rumah ke, beli rumah ke kan, whatever it is, janganlah suka dengan cakap orang. Cakap macam mana tu? Kau cakap orang? Macam kadang orang kata, example macam, kau punya rumah kan, kalau aku punya rumah, aku boleh dapat COV tau. Kau punya rumah confirm boleh dapat. You know, all this kind of rumours, you know, kita nak kena faham sebab kes jual beli rumah, jual rumah ni, tak semua orang kes dia sama. Lain orang, lain cerita. Jadi pastikanlah berbual dengan seseorang yang arif lah. Macam especially macam bagi couple-couple yang baru nak beli rumah kan. Sebab sekarang kan ada portal-portal di mana you boleh buat sendiri. Tapi adakah you pasti that especially you punya penggiraan, sebab sebagai seorang agent saya sendiri saya deal also dengan macam those buyers yang tak ada agent. Soalan pertama saya tanya dia tak boleh jawab. Bila saya tanya pasal bajet, dia akan, bajet saya gini-gini, okay, bajet awak gini, tapi awak dah tepikan duit untuk certain things tak? That you might incur. You will incur, not might, you will incur. Apa tu kak? Daripada situ, as an agent I akan rasa ragu-ragu tau nak deal dengan dia. Sebab apa? Kalau you tak buat you punya fikiran betul, kalau sangkut, seller I yang susah. Sebab seller I ni dia nak jual, dia nak beli. Kalau you sangkut, habislah dia punya transaction. Jadi kalau boleh, I mean agent-agent semua kita, you know, kita akan kasih perkiraan terperinci, you know, explanation of the process in detail. Sebab kadang-kadang orang kalau WhatsApp saya pun, kak saya gini-gini. Tapi dia punya cerita dia tu kadang kurang habis tau. Tak habis. Tak Jadi lengkap, tak lengkap. Jadi I tak puas hati. I cakap, Dek, are you sure gini-gini? Jadi saya akan suka dekat angkat telefon. I mean sekarang tengah phase 2 ni kan. Buat Zoom consultation lah. Yalah. Through the Zoom pun I akan share punya screen. I akan tunjuk you dia punya proses. I akan buat online calculation, tunjuk dia live calculation. Sebab not many people, macam for example case-case special yang umur 55, club 55, daripada rumah besar nak ke rumah kecil, boleh ke gunakan retirement account ke? Yang budak-budak yang bangsa first timer, macam those yang bangsa second marriage first marriage dah pernah beli rumah, habis second marriage tapi the spouse baru dia, pasangan baru dia tak pernah beli rumah, masih boleh dapat grant tak? So this kind of things lah. Jadi kalau boleh please lah, jangan cakap orang lah. Jangan cakap kawan pun jangan Jangan. Kes semua lain. Correct. Sebab kita sebagai je kadang masalahnya kita bukan nak bergaduh. Kita tak mahu. Tapi bila nanti demi transaction nanti kata, kak, kawan saya kata dia punya gini. Macam for example saya punya pengalaman sendiri masa extension of stay. Kak, kawan extension of stay. That means dah complete, habis kasih tinggal sementara rumah baru tengah nak siap. Dia kata, kak, kawan saya kata boleh minta rent tau. I nak jawab apa? I cakap, okay, boleh minta rent Siapa cakap dengan you boleh minta rent? Sekiranya kalau you nak transaction you nak minta rent dengan you punya seller ni, you rasa you boleh dapat harga you dapat? You know that kind of thing, because at the point of offer semua dah kena discuss apa. Betul. Sebab sepatutnya yang bab minta rent ni semua kan, actually barat you tak boleh rent out rumah you pun, because belum lagi 5 tahun. Nak kena ingat, belum lagi 5 tahun tak boleh rent out the whole house. You can only rent out rooms. I see. Itu dia. So these are the kind of thing lah. The only problem yang masalah kita ada selalu suka dengan cakap orang lah. Janganlah dengar cakap orang. Kan? Kita dengarlah cakap The Tech Team, kawan-kawan. Ya, kawan-kawan. So sekarang ni kalau ada bukan masalah, kalau ada soalan-soalan, benda-benda yang you all nak tahu yang kurang pasti, ada yang sampai sekarang pun masih mencari soalannya, nak jawapan dia, Jawapan dia. boleh ke The Tech Team punya IG,
boleh ada nombor telefon kat situ semua kan? Yes, Mungkin kan? ada. Boleh DM. Kalau macam tadi cakap nak Zoom meeting ke apa, kau tak puas hati kat telefon gini-gini, boleh Zoom, boleh tunjukkan apa-apa, transparent. Yes. Tapi yang penting, kena gunakan the tag team. Yes. Nampak? WhatsApp kita lah 87741551. Nampak? 87741551. Nampak? Ha. Kalau tak nampak, mungkin editor belum tak nombor. Mungkin dia nampak. nampak. Okey, nampak. Okey, itu saja cerita untuk hari ini. Itu Terima kasih saja. banyak. Terima kasih banyak. Sudi datang. Dan biasalah, setiap tamu yang datang cerita, kita kasih sesuatu lah buat balik. Oh, penaja pun dapat ditaja juga? Boleh lah. Lepas tu bila penaja-taja, kita charge terlebih lagi tinggi. Kita kira. Taklah gurau lah tu, gurau lah. Tak ada lah tu. Kan? Tak ada. Penaja tak penaja. Siapa datang kita kasih. Oh, bestnya. Kan? Kalau ada rezeki kita kasih. Kan, betul? Ni rezeki dah ni. Rezeki. Oh, bestnya. Okey. Ini daripada Three Boys Dough. Three Boys Dough. nanti Ni kat- soft cookie ni. Yes. Right. Nanti Three kat rumah Boys cakap, Dough. diorang sponsor pun dapat. Yelah, tak kira sponsor ke siapa. Sponsor pun dapat. Kalau awak ada pangkat tinggi ke apa datang sini bercerita, kita kasih juga. Yang ini daripada Anglo Ninda. Bukalah apa kat dalam tu. Anglo Ninda. Ya. Tahu apa? Oh, ni rempah rendang Bukan rempah, dia rendang daging. Oh, memang dah siap punya. Dah siap, cuma panaskan ready je. cook rendang. Yes. So, tinggal panaskan aja. Sini dia kameranya. Oh, sini Oh, sini. Tu je. Banyak sangat kamera. Kan? First time. First time. Tak apa. Okay. Ni The Secret Spot. Kau dah makan pedas-pedas tu nak sweet. Ni The Secret Spot. Secret spot. Cornflakes. Oh, cornflakes. The secret spot. Okay, thank you. Dan ni The Blossom Treats. Ni datang pun hot ni. Kan? Minion Dia boleh macam-macam tu boleh buat. I know. Apa cetak-cetak semua kan? Feeling dia pun boleh lain-lain kan? Boleh. Kalau nak order nanti senang Blossom je. Treats. Thank you, Blossom Treats. Ni daripada Iris Delicacies. Iris Delicacy. Wow. Support dah HBB Ya, mesti. Support. Pasti. Pasti dah mesti dah wajib. Dan ni The Baking Mummy. Oh, the Baking Mummy. This is sea salt caramel cookie. Ha-ha. The Baking Mummy. Oh, I love cookie. Kan? Tea break kan dengan susu kan. So kita kasih lagi cookies. Cookie. Irresistible Macam mana treats. macam mana nak diet ni? Irresistible treats. Ha-ha. And ada chocolate chip cookies. Thank you. Nak cookie lagi? Itu Ada cookie lagi? Tak ada. Ini Melayu punya cookies. Oh, Kueros. Kueros. Mimi's Kitchen. Yes. Thank you Mimi's Kitchen. Cantik dia Dia punya bunga kitchenette dia. ke kitchen? Kitchenette. Yeah. Mimi's Kitchenette. Cantik ya bunga dia. Kan? Bunga ros. Nak tukar lah. Boleh tak Mimi buat bunga teratai ke? Kurang cantik lah. Takut pelantin cakap, oh bunga tai ayam. Apa Bunga je bunga tai tai ayam. ayam. Tak baik lah dia ni cakap macam-macam. Dan ini daripada dekat Kai Beats. Kai Beats. Tahu apa? Tahu bergedil. Yes. Kai Beats with beef. Oh, ada option with beef and without beef. So, vegetarian, non-vegetarian pun boleh lah ni. Boleh kasi dengan kawan kan. Kai Beats. Yes. Tak kasi kawan pun find out occasion order. Dan ni daripada Wali Fragrance. Oh, Wadi Fragrance. Okay. Thank you, Wadi Fragrance. Carit sana, carit sini. Thank you so much. Wali Fragrance dah semua dah ada tertinggal tak? Mimi semua dah. Okay, semua dah takut tertinggal. Ada checklist Ada checklist. Saya ni pelupa. Dan satu lagi, ni semua terlupa ni. Orang kan jadi agent ni kan. Oh, jadi agent. Agent rumah. Ni berguna saya rasa. Agent impossible Kan? Dalam agent ni 3 orang kan? Yeah. Ada Sani. Ada Mas and myself, Nadia. Yes. Semua berpengalaman lah. Berpengalaman. Ya, jangan takut. Mereka tak berpuaka. Mereka akan bantu anda. Kita mulut pun tak puaka. Ni kau apa-apa. Ni ada spray. Rukia. Kalau kat rumah ada gangguan ke. Macam I perlukan gitu Mesti. Sebab banyak sangat cerita. Bukan cerita kerja-kerja kat mana-mana. Kat rumah-rumah ke. Betul. Boleh tuang kat botol lain. Sebelum apa ke sampai rumah boleh spray diri sendiri. Spray. Oh, spray diri sendiri. Pun boleh. Nak Rukia rumah. Rukia rumah apa? Sema rumah. Pun boleh spray. Ustaz semua dah ajar dah. Okay, insyaAllah. Ustaz kan balik rumah pun spray diri sendiri pakai ni.
Actually memang patut kita ada Harus. Especially kalau balik malam. Macam kita ni Kan. ejen-ejen kan selalu balik malam. Rumah kosong. Rumah kosong. Kan, dia balik. Masuk je. Kan. Spray diri dulu. Dan ni, sapu-sapu. Oh, Ni balm okey. dia, balm bidara. Bang Bidara. Okey. Terima kasih. Ni ustaznya dah kan? Ustaz Pak Lim-nya. Ni untuk budak Okey. kecil pun boleh, untuk orang semua peringkat umur. Ustaz. Yang balm tu InsyaAllah. bolehlah sapu-sapu kat belakang telinga, kat tengkuk, baca ayat kursi dah, settle. Ada bau Baulah. Dia pun tak terlalu strong sangat, jadi semua okey. Okey. Kan boleh cuba. Terima kasih dengan penaja-penaja semua dan saya juga penaja. Ya, terima kasih banyak Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua, pada Nadia, penaja, the tech team, dan juga terima kasih kepada semua sponsor makan-makan ni semua. Kalau awak nak, anda boleh terus ke link kami di bawah. Boleh order macam-macam untuk birthday, untuk orang kahwin pun semua boleh. Dan kalau nak beli rumah, nak sewa rumah, apa Nak lagi? jual rumah? Nak jual rumah? Panggillah Detective. Yes. Ya, 87741551. Ya, Instagramnya? Detective. Yeah. Okey, bagi anda kalau nak jadi tamu ke apa ataupun ada macam gambar-gambar yang nak kongsi bersama kita, boleh hantar kepada kami di email puakasg@gmail.com, dan jangan lupa follow kita punya Instagram iaitu Puaka Official, dan sila subscribe dan share kita punya YouTube channel iaitu di Susu TVC. Viralkanlah ya, dan kalau boleh janganlah skip iklan. Okey, bantulah kami, tolong kami gitu. Jangan Okey. gitu. Okey, terima kasihlah kepada semua. Sekali lagi kita jumpa pada minggu depan dalam Puaka Tak Kenal Usia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, cerita daripada Sis Nadia, Kak Nadia. Alhamdulillah, cerita yang baik dan menakutkan juga. Alhamdulillah. Ada beberapa perkara yang mungkin saya nak sampaikan. Ketika saya dengar tadi ada ketika dia tidur tu, kemudian dia ada bermimpi mimpi buruk. Itu yang saya nak tekankan di sini. Adalah ketika mimpi buruk, apa yang harus kita lakukan. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jika seseorang itu mimpi buruk, maka dia akan terbangun kan? Maka ludahlah ke kiri 3 kali. Yanfuth ila yamin, ila shimal. Iaitu ludahkan ke kiri. So maksud ludah ni bukan ludah dengan kahak ya. Ludah sedikit saja, contohnya. Itu saja. Sambil baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sambil dia ludahkan ke kiri. Tapi hati-hati. Kalau kiri tu ada suami ke isteri, janganlah mentang-mentang tengok kan ada isteri, ada suami ke apa kan. Tadi kau ada buat salah dengan aku, ni semua dia bagi terus kan. Dengan kahak sekali-kali. Dia bangun, dia cakap, Ustaz bilang suruh ludah ke kiri. Bukan gitu maksudnya. Tapi kita ludah sedikit saja ke bahagian kiri. Kemudian kalau boleh kita pergi ambil wuduk. Kalau boleh solat, kita solat. Tapi kalau contohnya begitu penat sangat, setelah ludah ke kiri, kemudian kita tukar position. Contohnya ketika kita bermimpi tersebut, kita dalam posisi ataupun dalam kondisi baring ke kiri. Maka kita tukar. Yang tadi kiri, kita bangun, kita tukar ke kanan. So itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi maksud sini adalah dalam Islam, semua benda daripada kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, semuanya ada adabnya. Dan saya nak jelaskan bahawasanya mimpi ini terbagi pada 3. Maka ulama mengatakan mimpi ini terbagi pada 3. Yang pertama adalah mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil sebagai ilham ataupun panggil sebagai petunjuk, boleh. Okay? So apakah ada ke tak contohnya? Yes, ada contohnya. Ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail AS. Yang di mana hingga sekarang adanya ibadah ini yang dipanggil sebagai Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. So itu pun di antara ilham ataupun pada untuk Nabi Ibrahim adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin sahaja bagi diri kita pun ada ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua,
adalah daripada syaitan. Maka jika seseorang itu selalu mimpi jatuh daripada tempat yang tinggi, jatuh tak sampai-sampai ke bawah, ataupun selalu mimpi ular, selalu mimpi kalajengking, selalu mimpi anjing hitam, ataupun selalu mimpi di tempat-tempat yang kotor, di toilet, ataupun di hutan-hutan, ataupun di sekelilingnya banyaknya najis, ataupun mimpi di daerah laut, tenggelam dalam laut, ataupun ada mimpi makhluk-makhluk tertentu yang nak memberikan dia sesuatu, ataupun beberapa makhluk-makhluk yang mendekati dia. Itu termasuk daripada mimpi yang mimpi tersebut berasal daripada jin ataupun daripada syaitan. Yang mana itu adalah jika seseorang itu mempunyai gangguan. Kerap sekali mimpi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang dipanggil sebagai takhwif. Iaitu kata takhwif diambil kata khauf, iaitu rasa takut. Ada sebahagian orang yang mempunyai kepribadian penakut ataupun lemah semangat. Itu pun boleh terjadi. Jadi jika last kali dia tengok TV, kalau dia tengok cerita anaconda, maka dalam mimpi tersebut dia akan mimpi anaconda. Kalau dia tengok cerita Annabelle, maka dalam mimpi dia pun akan ada keluar Annabelle. Kalau dia tengok TV Taufik Batisah, maka dia pun akan mimpi Taufik Batisah dalam mimpinya. Disebabkan apa? Dia lemah semangat dan dia akan capture last kali benda yang dia lihat. Contoh seperti itu, ataupun apa yang ditakutkan, maka dia akan terlihat dalam mimpinya. Itu pun boleh terjadi. Maka ketahuilah ada 3 jenis daripada mimpi tersebut. Jadi ketika kita bermimpi, make sure kita cek balik apakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun apakah daripada jin, ataupun apakah diri kita memang lemah semangat. Wallahu a'lam. Yang penting kita selalu husnuzon, iaitu berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun, jangan lupa, jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bye-bye. See you. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.